Alright. So kita lihat di sini tentang sumber sejarah. Okey, baik. Kita kena tahu dulu. Sumber sejarah ni sebenarnya maksudnya apa, cikgu? Sumber ni ataupun kita kata sumber ni sebenarnya kita bermaksud sebagai sumber itu ialah punca. Okey, punca. Daripada mana? Okey, memperoleh sejarah. Punca maklumat. Punca maklumat dan kalau perkataan sejarah tu sejarahlah. Jadi kalau sumber sejarah maknanya punca maklumat sejarah. Maknanya, okey, daripada mana maklumat sejarah tu diambil? Kat mana diambil maklumat sejarah ni, cikgu? Diorang katakan, cikgu, okey, dulu ada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Mana diorang ambil maklumat ni, cikgu? Itu sumber sejarah. Mana diorang tahu, cikgu? Itu sebenarnya lima-lima itu, okey, pahlawan-pahlawan Melaka itu sebenarnya diambil daripada buku Sulalatus Salatin ataupun buku sejarah Melayu yang ada tulis tentang 5 orang pahlawan Melaka. Jadi bermakna buku itu adalah sumber sejarah bagi cerita okey 5 bersaudara itu. Itu sumber sejarah. Jadi kalau macam ni, kalau korang nak tahu tentang diri korang, kat mana korang nak tahu dapat maklumat kamu? Tentang kat mana kamu lahir, pukul berapa kamu lahir, kemudian kamu lahir dulu berat berapa kamu lahir. Kat mana kamu boleh dapat maklumat tu? Kamu lahir waktu pagi ke petang? Okey. Jadi kat mana kamu boleh dapat maklumat tentang kamu lahir, kelahiran kamu? Ya, betul. Dekat sijil lahir. Dekat surat beranak. Betul? Dekat sijil lahir, dekat surat beranak kan? Itu dipanggil sumber sejarah. Itu sijil lahir tu, surat beranak tu, itu sumber sejarah. Maklumat tentang dari mana sejarah itu diambil, maklumat tentang diri kamu. Okey. Baik. Jadi, sumber sejarah iaitu daripada mana sejarah ini, maklumat sejarah ini diambil. Sumber sejarah sebenarnya terbahagi kepada dua. Okey, sumber sejarah ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sumber primer dan yang kedua iaitu sumber sekunder. Sumber primer dan juga sumber sekunder. Baik, kita tengok primer dulu. Primer ni macam mana, cikgu? Jom kita tengok. Yang primer ni sebenarnya adalah berkait rapat dengan, sekejap kita tengok. Sumber primer adalah sumber ini adalah sumber yang belum dia kata belum belum diolah. Diolah tu maknanya diubah. Belum diolah, belum diubah ataupun belum diterbitkan lagi. Belum dikeluarkan dalam dalam newspaper ke, dalam majalah ke, dalam buku ke. So sumber ini belum diolah, belum dikeluarkan maklumatnya dan dia bersifat asli. Dia original, bukan spicy. Tu KFC. Dia original lah. Dia bukannya fake. Original spicy pula. Itu KFC. Baik. Dia bersifat asli dan juga dia belum ditafsir. Belum ditafsirkan, belum diberi penerangan lagi. So sumber primer, contoh-contoh sumber primer adalah seperti fosil. Fosil ni apa, cikgu? Ni tanya. Fosil ini sebenarnya adalah kita kata sebagai tinggalan haiwan. Apa contoh fosil? Contohnya tulang haiwan ataupun gigi dia.
itu adalah fosil. Itu adalah fosil. Jadi kalau kita lihat fosil ni, okey, iaitu tinggalan haiwan, dan kita akan kecilkan sikit untuk kita buat seperti ini. Baik, fosil ialah tinggalan haiwan. Dan ini yang banyak dijumpai, fosil adalah tinggalan haiwan, tulang atau gigi yang banyak ditemui di kawasan-kawasan Amerika, di kawasan barat, bila mereka menjumpai tulang-tulang dinosaur. Kamu tahu kan ada tulang dinosaur kan? Diorang jumpa, okey, tulang yang besar. Okey, ini T-Rex. Ada yang juga apa lagi ya? Apa lagi jenis-jenis dinosaur kan? Mana diorang tahu je itu dinosaur? Diorang buat kajian daripada fosil. Fosil, ya. Fosil itu ialah tulang-tulang haiwan tadi. Tulang-tulang dinosaur, gigi-gigi dinosaur. Itu dipanggil fosil. Dan fosil ialah sumber prima. Sebab dia bersifat asli, original. Original. Jadi dia belum diolah dan belum diterbitkan lagi. Belum diolah dan belum diterbitkan lagi. Okey. Kemudian kalau kita lihat di sini, okey, itu tentang fosil. Yang kedua iaitu artifak. Artifak. Apa itu artifak ni, cikgu? Baik, artifak ini ialah kalau fosil tinggalan manusia tinggalan haiwan. Fosil tinggalan haiwan. Kalau artifak ialah tinggalan tinggalan manusia. Tinggalan manusia, ataupun kita kata bukan tinggalan manusia lah tetapi barang-barang ciptaan ciptaan manusia dulu. Manusia zaman dahulu. Jadi itu adalah kita kata sebagai artifak. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini barang ciptaan manusia dahulu itu dipanggil artifak. Contohnya apa, cikgu? Contoh okey, kalau kamu lihat orang zaman batu, bila ahli sejarawan korek kan, diorang jumpa tembikar, diorang jumpa mangkuk, diorang jumpa ada peralatan seperti hammer orang dulu-dulu punya, orang zaman batu punya, itu dipanggil artifak. Okey, fosil tinggalan haiwan, artifak tinggalan manusia. Boleh faham? Boleh faham tadi? Artifak, iaitu fosil tinggalan haiwan, dan artifak tinggalan barang-barang tinggalan manusia. Baik. Dan kita lihat kalau yang bukan artifak ni, cikgu. Bukan artifak ini sebenarnya adalah iaitu ciptaan manusia juga. Tetapi dia bukan dalam bentuk barang. Tapi mungkin dalam bentuk apa tahu? Dalam bentuk tapak tinggalan manusia. Seperti tapak rumah, kemudian juga tapak-tapak binaan, tembok. Jadi itu semua adalah kita kata sebagai bukan artifak. Dia ciptaan manusia tapi bukan barang, tapi dalam bentuk binaan. Itu bukan artifak. Kemudian juga contoh sumber prima iaitu batu bersurat. Batu bersurat ni macam mana, cikgu? Batu bersurat ni kalau kita lihat, ada tak batu bersurat sini? Dalam gambar ni biasanya ada batu bersurat. Tak ada. Batu bersurat ini kebiasaannya adalah merujuk kepada satu batu yang ada tulisan di atas dia. Biasanya tulisan tu sama ada tulisan Sanskrit ataupun tulisan Jawi. Dia batu bersurat. Dan tulisan tu dia ceritalah pasal kerajaan dululah, pasal raja-raja dululah, pasal penduduk dulu, ataupun juga pasal tentang berkaitan undang-undang zaman dahulu. Itu batu bersurat.
Batu bersurat itu sumber prima juga. Dan juga seterusnya iaitu keterangan lisan. Keterangan lisan ni maksudnya adalah maklumat-maklumat daripada cerita-cerita orang-orang tua. Kan orang-orang tua dulu kan selalu cerita, pada zaman dahulu ada sejenis binatang yang telah keluar. Itu keterangan lisan. Keterangan lisan cerita-cerita zaman dahulu. Itu sumber prima juga. So kita tengok fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen-dokumen rasmi. Dokumen rasmi juga adalah sumber prima. Contoh, dokumen rasmi ni macam mana cikgu? Contoh, macam diri kamu tu kan, kamu ada surat beranak, kamu ada sijil lahir, itu dokumen rasmi. So, dokumen rasmi itu adalah sumber prima. Ada tak siapa kat sini yang tak ada surat beranak? Okey, ada tak kat sini yang tak ada surat beranak atau sijil lahir? Mustahil. Mesti semua orang ada surat beranak dan sijil lahir, betul kan? Jadi surat beranak, sijil lahir itu adalah sumber prima. Dan sekarang kamu sekarang dah ada MyKad dah? Korang semua masih dah ada MyKad ke ataupun masih lagi MyKit? Nak tanya dulu. Okay. Korang dah ada MyKad ke atau masih pegang MyKit? Dah ada MyKad dah? MyKad. Oh, Dina kata MyKad. Rizky kata MyKad. Dah ada kemarin? Oh, dah ada MyKad Okay. Jadi di MyKad, MyKad kamu adalah dokumen rasmi. Jadi itu adalah sumber prima. MyKad tu adalah sumber prima. Ada beza ke cikgu MyKad saya dengan MyKad cikgu? Alah, korang ni kan. Sebenarnya sama je. Kan, tak ada beza dia. Contohnya macam cikgu punya kan. Macam korang punya ada kan. Macam cikgu punya ada. Kan. Lagi ni kau. Kan. Jadi, tak boleh tunjuk dalam lah. Tak boleh tunjuk dalam lah. Okey. Jadi, so maknanya terbukti bahawa cikgu rakyat Malaysia walaupun lahir dekat Amerika Syarikat, walaupun lahir dekat Los Angeles, tapi cikgu rakyat Malaysia. Okey, baik. Okey, baik. Kemudian, manuskrip. Apa itu manuskrip ni? Cikgu. Manuskrip ni adalah kita kata sebagai tulisan-tulisan yang telah orang-orang dulu dia tulis dekat daun-daun kering, dia tulis dekat kulit-kulit lembu. Dia tulis manuskrip catatan-catatan tu. Kadang-kadang dia orang tu tulis dekat kain-kain sutera. Jadi itu dipanggil manuskrip. Tulisan-tulisan yang terdapat pada zaman-zaman dahulu di atas kertas, di atas helaian kain dan sebagainya. Itu manuskrip. Kemudian fail-fail rasmi jabatan. Kita ada jabatan kerajaan. Ini untuk jabatan kerajaan. Kerajaan-kerajaan kita ada jabatan ada jabatan pendidikan, ada jabatan tanah. Jadi diorang mesti ada fail tentang fail rasmi jabatan yang dikeluarkan untuk fail rasmi untuk pelancaran bangunan lah, kemudian pelantikan jawatan lah. Jadi itu semua adalah fail rasmi jabatan. Satu lagi iaitu sumber prima, iaitu surat peribadi. Surat peribadi ni maknanya surat daripada diri sendiri kamu hantar kepada orang lain. Surat peribadi ini juga adalah sumber prima tau. Contoh. Kita contohlah. Baik, contoh. Katakan Adityan menulis surat kepada Syahrini. Tulis surat kepada Syahrini. Dia tulis panjang-panjang kan. Siap letak bedak kau.
Letak bedak, lepas tu dia tutup-tutup. Okey, dia hantar kepada Syahrini. Jadi surat itu, surat peribadi, itu adalah sumber prima. Itu adalah sumber prima. Jadi mungkin ada yang tanya, cikgu, sebenarnya Adian tulis apa? Saya lah kena. Tak, contoh Adian. Contoh. Kan. Saya ada lagi tulis kat dalam surat tu. Kan? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Kecewa. Saya pantun kau. Okey. Itu surat peribadi. Itu surat peribadi. Itu pun sumber prima juga. Yang kamu dapat daripada kawan-kawan kan. Surat-surat tu itu adalah sumber prima. Dia surat peribadi. Dan juga satu lagi ialah diary. Diary. Diary cikgu. Diary. Diary pun adalah sumber prima. Sebab dia dalam bentuk yang asli. Dan tidak diolah dan di dalam bentuk yang asal. Diary ni apa? Cikgu nak tanyalah, kebanyakan budak-budak putih yang rajin tulis diary ni, adalah pelajar-pelajar perempuan. Sebab mereka akan tulis diary tentang, hari ini aku telah pergi ke sini. Aku berjumpa dengan dia. Langsung tak best lah hari ni. Besok pula dia tulis, hari ini aku telah. So, catatan tentang harian kamu, itu kamu tulis dalam diary. Baik. So, biasanya diary ni suka ditulis oleh pelajar-pelajar perempuan. Kita tanya. Contoh macam, Syahrini, Adania, Adelia, Naili, Humaira, Dina, Diana. Ada tak tulis diary? Ada tak diary sendiri? Nak tahu tu. Ke pelajar lelaki pun ada yang menulis diary. Ali Firdaus tulis diary ke? Tak. Qayyum tulis diary. Rifki, Adityan, Adib Hazmi tulis diary tak? Tak Okey. Baik. Tak apa. Ada Humaira? Ada. Ya, Rifki kata kadang-kadang. Kadang-kadang pun tulis diary. Tak, satu masalahnya apa tahu? Kadang-kadang kita ni kan bersemangat tahu awal tahun. Bila awal tahun je Januari kan, kita pun pergi kedai. Mak, nak beli buku diary mak? Nak tulis lah. Mak kamu buat. Bagilah. Kamu pun semangat lah. 1 Januari. Aku buat gini. 2 Januari. Buat macam ni. 3 Januari. Aku telah pergi ke sini. Cerita lah. Kadang-kadang kita ni lepas 2 minggu je. Lepas 2 minggu, hari ke-15 kan, malas nak tulis. Kemudian hari ke-16, malas nak tulis. Kemudian Februari pula, tulis balik. Tulis balik cerita-cerita kan. Lepas tu, malas lah nak tulis. Sudahnya apa? Sudahnya, kadang-kadang tak tulis juga. Ya, betul. Saya lah tu. Betul lah tu. Lepas bulan Februari kan, dah masuk bulan Mac kan. Dah masuk bulan Mac, kawan-kawan tanya, macam cikgu tanya kan, masuk bulan Mac ni. Hari ni bulan Mac kan, cikgu tanya korang. Korang ada diary tak? Baru teringat. Ada cikgu, ada. Kat mana? Mana Tak ingat. Hari tu saya dah tulis. Kat mana saya letak? Maknanya apa? Dah lama tak tulis. Sebab kita tak rajin menulis diary. Biasanya semangat mula-mula je. Hangat-hangat tai ayam. Lepas tu dah tak nak menulis. Jadi itu diary. Dan diary adalah sumber prima. Sumber prima. Jadi itu diary. Cikgu memang tak tulis diary. Sebab apa? Cikgu tahu. Kalau tulis kan mesti sehari 2 je. Lepas tu tinggal. Tinggal dah. Tak nak tulis. Sama je lah kita Humaira. Sama juga lah kita Rizky. Dan juga sama lah kita semua ya. Jadi kalau kita lihat, inilah dia sumber prima. Iaitu sumber prima, iaitu sumber sejarah ini. Sumber prima, iaitu sumber yang belum diolah, diterbitkan dan dia bersifat asli dan belum ditafsir. Apakah contoh-contoh sumber prima? Fosil, artifak, bukan artifak,
batu bersurat, keterangan lisan, dokumen-dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan juga diary. So kalau kamu tanya cikgu, kena hafal ke semua ni cikgu? Ingat, sejarah tidak perlu hafal. Sejarah perlu faham. Faham, kamu akan ingat. Contoh faham macam mana cikgu? Contoh macam ni. Sumber primer adalah sumber yang asli, yang belum diolah, yang belum diterbitkan. So, bila kita fikir, tapi kalau orang tanya, cikgu, okay, kalau tulang ikan yang kita jumpa di tepi-tepi laut, tulang ikan tu, ikan yang lama-lama tu, itu kategori apa cikgu? Tulang kan? Tulang ikan. Tadi cikgu cakap tulang dinosaur, ni tulang ikan. Tulang ikan maknanya apa? Fosil. Fosil maknanya apa? Sumber primer. Sumber primer. Sebab kita dah faham, oh itu sumber primer. Oh ini catatan-catatan orang dulu ni, dia kata pasal, cerita pasal Hang Tuah Lima Saudara. Okey, ini catatan orang dulu kan. Okey, ini adalah manuskrip. Manuskrip ni sumber primer. Maknanya kita dah tahu itu manuskrip. Oh, manuskrip mesti sumber primer. Kemudian kita jumpa kawan kita, iaitu kawan kita daripada Amerika. Amerika kata apa? Kawan kita Amerika tu dia kata apa? Oh, saya ada surat beranak lah. Saya ada surat beranak. Okay, saya lahir di Amerika. Saya rakyat Amerika. Kita kata, ini macam mana cikgu? Ini kan dokumen rasmi kan? Walaupun dia bukan dokumen rasmi Malaysia, dia dokumen rasmi Amerika, tapi dia tetap dokumen rasmi. Maknanya dia sumber primer. Jadi maknanya apa? Faham. Bila kita faham, kita tahu mana yang sumber primer. Dan mana yang bukan sumber primer. Sebab itu, faham, bukan hafal. Faham, bukan hafal. Itu sejarah. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada sumber, tadi kita tengok sumber primer. Okey, contoh fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi. Ini semua sumber primer kerana sumber ini belum diolah, okey, atau belum diterbitkan, bersifat asli dan belum ditafsir. Kemudian hari ini, okey, kita nak sambung lagi dengan sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder, cikgu? Sumber sekunder ialah bahan-bahan. Mana pula pen aku? Okey, baik. Bahan-bahan yang telah diolah. Maknanya telah diubah dan telah diterbitkan. Maknanya telah dicatatkan dalam dalam surat khabar, dalam majalah, dalam buku. Dan bahan ini, catatan-catatan itu telah tersebar kepada orang ramai. Maknanya tersebar kepada umum. Okey, kepada orang ramai. Jadi itu sumber sekunder. Contoh sumber sekunder ialah buku. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, buku sejarah ni. Cikgu nak tanya kamu, buku sejarah, buku teks sejarah tingkatan 1 ini. Okey, dia sumber primer ke sumber sekunder? Sila tulis dalam Zoom chat. Okey, buku teks sejarah tingkatan 1 ni sumber primer ke sumber sekunder? Okey, Qayyum kata sekunder. Humaira Syafiq kata sekunder. Rifki kata sekunder. Betul. Betul Azim Hazmi, betul. Maknanya buku teks sejarah ni, buku teks sejarah tingkatan 1 ini adalah sumber sekunder. Sebab ini adalah sumber-sumber yang telah diterbitkan. Buku teks ini telah disebarkan kepada para pelajar. Jadi ianya adalah sumber sekunder. Itu buku. Kemudian juga akhbar. Akhbar. Okey, iaitu newspaper. Okey. Newspaper ni contohnya macam mana cikgu? Okey, macam akhbar-akhbar seperti yang kalau kamu tengok yang jual dekat kedai kan. Seperti berita harian. Okey, kemudian juga ada utusan Malaysia. Kemudian juga ada kalau dalam paper bahasa Inggeris, seperti The Malay Mail, The Star. Kemudian juga ada newspaper ataupun surat khabar seperti Nanyang Siang Pau,
kemudian juga Tamil Nesan, itu semua adalah sumber sekunder. Kenapa sumber sekunder, cikgu? Bukankah mereka tu baru tulis? Baik, kamu kena ingat dia tulis berdasarkan peristiwa yang telah berlaku. Contoh, contoh okey. Contoh dia kata bahawa okey, ini contoh je Samsung, syarikat phone, semua orang tahu syarikat phone Samsung tu telah keluarkan satu produk iaitu satu phone terbaru. Jadi phone terbaru tu, produk terbaru tu, itu adalah kita kata sumber prima. Jadi wartawan pun dia tengok, okey, Samsung telah keluarkan telefon bimbit yang baru. So diorang pun catat, okey, telefon bimbit baru, okey, Samsung Galaxy telah keluar, okey, dengan harga sekian-sekian apa semua kan. Nampak tak? Yang ini sumber prima, okey, yang model tadi tu, catatan itu adalah sumber sekunder. Sebab itu akhbar kategorinya adalah sumber sekunder. Sebab dia ambil tulisan itu berdasarkan bahan yang pertama. Berdasarkan bahan prima, dia tulis bahan sekunder untuk diterbitkan. Jadi, itulah sebab akhbar kategori dia sumber sekunder. Nampak tak? Itu akhbar. Begitu juga majalah. Apa-apa juga majalah. Okey? Apa-apa juga majalah itu adalah sumber sekunder. Begitu juga jurnal. Jurnal ni catatan-catatan kajian kajian-kajian orang sejarawan-sejarawan tentang kajian tentang tapak arkeologi. Tapak-tapak sejarah. Bangunan-bangunan seperti contohnya kajian tentang El Famosa di Melaka. So, diorang tulis jurnal El Famosa itu dibuat daripada batu-batu, kemudian dibina oleh Portugis, kemudian telah dirosakkan dan telah dirobohkan oleh Belanda. So, catatan itu dipanggil jurnal. Dan jurnal itu adalah sumber sekunder. Sumber sekunder, jurnal. Begitu juga ensiklopedia. Ensiklopedia ini adalah satu buku juga, buku yang mana dia menulis tentang semua perkara tentang maklumat tertentu. Contoh, ada ensiklopedia matematik, ada ensiklopedia sains, ada ensiklopedia sejarah, ada ensiklopedia Malaysia, ada ensiklopedia Britain. Maknanya kalau ensiklopedia Britain, semua tentang Britain. Kalau ensiklopedia tentang Malaysia, semua tentang Malaysia. Kalau ensiklopedia sejarah, semua tentang sejarah dunia. Kalau ensiklopedia matematik, semua tentang matematik. Jadi, buku ensiklopedia itu dikatakan sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder. Nampak tak? Jadi, itu dikatakan ensiklopedia. Dan satu lagi ialah risalah. Risalah ni macam flyers lah. Okey, flyers. Risalah tu macam flyers. Flyers tu macam mana, cikgu? Alah, yang korang selalu, korang tengok tak dekat mailbox korang? Rumah korang kan ada peti pos kan, peti surat kan? Peti surat tu kalau kamu ambil, memanglah banyak surat. Tapi banyak juga tak? Okey, kertas-kertas flyers tentang, okey, belilah produk ini. Kemudian ada, flyers tentang apa? Tentang pusat tuition ini sedang membuka pendaftaran baru. Kemudian ada flyers lagi tentang belilah barangan ini. Kemudian ambillah flyers, pusat tadika ini telah memulakan operasinya. So, flyers itu yang berkaitan iklan-iklan tu, itu dipanggil risalah. Dan risalah itu adalah sumber sekunder. Sumber sekunder. Kat rumah kamu mesti banyak kan? Kalau kat rumah tu macam-macam. Kalau kamu seluk kan, macam kertas ada. Risalah-risalah tentang apa? Tentang, ada perkhidmatan membaiki paip lah, perkhidmatan membaiki barangan elektrik lah, perkhidmatan membaiki longkang-longkang tersumbat lah, perkhidmatan memotong rumput lah, macam-macam dalam peti surat kamu. Itu risalah. Dan risalah
sumber sekunder. Risalah ialah sumber sekunder. Maka kalau kita lihat, inilah dia. Okey, daripada mana sejarah itu diperolehi? Iaitu daripada sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dan juga sumber sekunder. Jadi kalau kita lihat kan, bila kita dah faham sumber primer, sumber sekunder, kita lihat sejarah ditulis berdasarkan kajian. Kajian terhadap sumber sejarah itu, iaitu kajian terhadap sumber primer tadi dan juga kajian terhadap sumber sekunder tadi. Dan bila dikaji, ini yang membantu kita mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu. Baik. Contoh. Kita lihat di sini artifak. Nampak tak? Artifak ialah peralatan ciptaan manusia. Peralatan ciptaan manusia. Macam cikgu cakap tadi, barang-barang ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, berburu, untuk pertanian, untuk perdagangan. Peralatan ini biasanya diperbuat orang dulu. Dia buat barang daripada batu, daripada kaca, daripada logam. Contoh artifak ni macam mana cikgu? Macam ni. Loceng gangsa. Ni loceng. Loceng gangsa. Penemuan artifak loceng gangsa ni di Kampung Pencu, Muar Johor. Boleh dijadikan sumber untuk melihat adanya hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni terletak di kawasan Vietnam, di kawasan Cambodia, atas Thailand sana tu. Kerajaan Funan. Jadi, kalau kita lihat, kenapa loceng gangsa ni? Sebenarnya ini memang loceng, tapi dibuat daripada gangsa. Gangsa tu bronze. Gangsa tu bronze. Kan kalau katakan kamu kalau ada pertandingan kan ada dapat medal kan. Medal apa? Gold, silver dan bronze. Betul tak? Gold, silver dan bronze. Bronze tu ialah gangsa, sejenis logam. Jadi orang dulu-dulu dia buat loceng pakai bronze atau gangsa. Jadi dalam tu kalau kamu tengok bentuk dia tu, bentuk dia tu, seperti loceng. Dalam tu ada dia punya besi yang akan mengetuk, mengetuk keliling gangsa tu. So bila dia ketuk ting 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 ting, bunyi dia ting 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 ting. Jadi itu loceng. Dia bell lah. Loceng tu bell. Bell. So loceng gangsa. Dan loceng gangsa ini sebenarnya ditemui di Johor. Dia jumpa kat Johor. Tetapi loceng gangsa ini dicatatkan bahawa loceng gangsa ini telah dibuat oleh kerajaan Funan. Jadi kita fikir macam mana loceng yang dibuat oleh kerajaan Funan tu boleh sampai kat Johor? Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang di Muar Johor dulu pernah membuat hubungan perdagangan, berniaga dengan orang-orang Funan. Sebab tu loceng itu sampai kat Muar. Itu cara dia. Jadi loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan pada zaman dahulu. Jadi ini contoh artifak. Ini contoh artifak. Kemudian kalau kita lihat yang seterusnya iaitu bukan artifak. Kita tengok bukan artifak pula ialah data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah. Seperti apa tahu? Seperti dinding-dinding gua, dinding kota, struktur binaan. Contohnya penemuan Candi Lembah Bujang. Candi ni sebenarnya kalau sekarang dipanggil apa tahu? Sebagai temple ataupun kuil. Kuil. Jadi Lembah Bujang ini boleh dijadikan
sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. Sebab bila kita fikir, oh Candi Lembah Bujang ni sebenarnya kuil. Kuil untuk agama Hindu dan agama Buddha. Bila kita fikir balik, okey, candi ini ditemui di negeri Kedah. Macam mana di negeri Kedah boleh ada pengaruh Hindu dan Buddha? Maksudnya orang-orang Kedah dulu pernah berdagang dengan pedagang-pedagang India. Sebab agama Hindu dan agama Buddha berasal daripada India. Jadi pedagang-pedagang itu pedagang India telah datang ke Kedah membawa pengaruh Hindu Buddha. Dan mereka telah membina tempel di Lembah Bujang. Itu dipanggil candi. Dan ini kategori dia apa, cikgu? Kategori dia bukan artifak. Okey, bukan artifak. Okey, so kita ada artifak, kita ada bukan artifak, dan juga kita ada ensiklopedia. Okey. Kalau ensiklopedia, dia adalah sumber sekunder. Bahan-bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini adalah berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih, yang betul-betul sah sahaja yang akan ditulis dalam ensiklopedia. Contohnya di Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awalnya, sejarah moden awal, arkitektur dia, laut dan juga tumbuhan. Semua tentang sejarah Malaysia ada dalam ensiklopedia ini. Ini sumber sekunder. Artifak, bukan artifak, sumber primer. Ensiklopedia, sumber sekunder. Baik. Bila kita menyebut tentang Candi Lembah Bujang ini, nak tak? Cikgu bawa kamu pergi tengok. Cikgu, saya nak tengoklah cikgu Lembah Bujang tu